Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Fat. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali slot talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. InsyaAllah untuk slot petang ini akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang ketiga. Jadi minggu lepas rukun iman yang kedua. Jadi insyaAllah untuk minggu ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ketiga. Kitab Idaman Penuntut edisi yang Jawi, muka surat 2, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan di bawah tu, dan ketiga daripada 6 rukun iman, percaya pada sekalian kitab. Percaya itu terjemahan kepada iman. Iman adalah at-tasdiqul qalbi, membenar hati, itu iman. Mana percaya sepenuhnya di hati pada sekalian kitab. Sekalian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasul-rasul. Sekalian kitab. Jadi sebagaimana pembicaraan selok minggu lepasnya, rukun iman yang kedua, percaya pada sekalian malaikat. Jadi yang ketiga ni percaya pada sekalian kitab, dan yang keempat pula percaya pada sekalian rasul-rasul. Jadi minggu lepas tu pergi kepada beriman secara ijmal, kemudian pergi pula kepada beriman secara tafsil. Sebagaimana yang saya sebut minggu lepas, insya-Allah saya kata saya akan mengulangi kembali. Nak masuk ni nak pindah baru minggu ni contohnya, saya akan mengulangi kembali pembicaraan slot terdahulu. Jadi ni kira ulangi sedikitlah berkaitan dengan slot yang terdahulu minggu lepasnya. Beriman 2 peringkat. Satunya beriman secara ijmal, secara kasar, secara ringkas. Kemudian beriman secara tafsil. Secara tafsil ni secara halusi, secara terperinci. Jadi ijmal, kasar, secara kasar tu ijmal, secara ringkas itu ijmal. Kemudian tafsil ni beriman, percaya secara halusi dan secara terperinci. Jadi dalam rukun iman ni, beriman dengan sekalian malaikat, beriman dengan sekalian kitab, beriman dengan sekalian rasul. Itu beriman atas jalan ijmal. Kemudian sebagaimana saya sebut minggu lepasnya, kita didedahkan daripada budak lagi
malaikah yang 10. Kitab yang 4. Rasul yang 25. Ni daripada budak lagi kita didedahkan dengan 10 malaikah, 4 kitab dan 25 orang rasul. Jadi hak 10 malaikah, 4 kitab, 25 orang rasul, itu kita beriman secara tafsil. Secara halusi, secara terperinci, secara satu-satu. Jibril, malaikah. Mikail, malaikah. Israel, malaikah. Munkar, malaikah. Nakir, contoh dia, malaikah. Itu secara satu-satu. Taurah, Injil, Zabur, Quran. Tu. Kita beriman satu-satu, ianya adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita beriman secara sorang-sorang. Ada Nuh, Saleh, Ibrahim, Ishak, Ismail, sampai ke Nabi Isa alaihi salam, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman secara seorang-seorang. Atau panggil secara tafsil. Macam sebut minggu lepas lah, tidak syarat 25 rasul ni kita hafal, tak syarat. Hak wajib kepada kitanya, duduk di iman kita, duduk di kepercayaan kita, duduk di akidah kita, tiap-tiap seorang daripada Rasul 25. Dengan bahawa apabila didatangkan satu-satu Rasul daripada 25 Rasul ni, duduk di akidah kita dah. Lut Rasulullah. Ni contoh dia lah. Lut Rasulullah. Syuaib Rasulullah. Ilyasa Rasulullah. Ilyas Rasulullah. Ni duduk di iman kita. Duduk di kepercayaan kita. Itu hak kewajipan kepada kita. Beriman Rasul 25 secara tafsil. Hak sekalian Rasul, hak ramai-ramai tu, kita beriman juga. Hak ramai-ramai tu kita beriman, mereka adalah Rasulullah yang dipilih oleh Allah. Tetapi kita beriman secara kasar je lah. Hak ramai-ramai lagi Rasulullah tu. Hak beriman secara seorang-seorang, hak Rasul 25. Jadi, samalah bicara berkaitan dengan malaikah, kitab dan Rasul, sebab rukun imannya beriman dengan sekalian. Sekalian malaikah, sekalian kitab, sekalian Rasul. Yang kita dah hafalnya, malaikat hak 10, kitab hak 4, kemudian Rasul yang 25. Itu kadang-kadang kita tidak diperincikan. Tidak diperincikan. Hak mana hak wajib beriman secara ijmal. Hak mana hak wajib beriman secara tafsil. Ini saya pergi kepada bicara rukun iman, malaikah, kitab dan Rasul. Kita bicara berkaitan dengan terdahulu. Kita bicara berkaitan dengan aqaidul iman yang 50. Ingat dah dahulu, permulaan agama, mengenal Allah, mengenal Rasul. Yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, menjadi asas kepada rukun iman yang 6 perkara. Jadi permulaan agama kita mengenal Allah, mengenal Rasul. Yang mana beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul menjadi asas kepada rukun iman yang 6 perkara. Kemudian hak beriman dengan Allah dan Rasul ni, keluarlah aqaidul iman yang 50. Kaedah sifat 20. 50 ni sebagaimana sidang pendengar maklumilah. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil, 1 yang harus bagi Allah, 41 capur semua. Sifat yang wajib bagi Rasul 4, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Mustahil 4, kazib, dusta, khianah, kitman, baladah. Kitman sembunyi wahyu, baladah tu bodoh. Cuma yelah, kita ni kadang-kadang sebut kod Arab, sebut kod Melayu.
Sifat sidik. Sidik arak. Amanah. Amanah arak. Tabligh. Tabligh arak. Fatanah. Fatanah arak. Arak lah tu. Tapi lawang boleh sidik. Dusta. Jadi arak lawang bahasa Melayu. Kalau sidik lawang dia kazib. Kalau amanah lawannya khianah. Barulah arak lawang arak. Tak apalah. Tak ada masalah. Jadi sifat wajib bagi Rasul 4. Lawang dia 4. Sifat harus bagi Rasul 1. Jadi 9. 41 campur 9 keluar aqaidul iman yang 50. Simpulan iman yang 50. Hak simpulan iman 50 ni, hak ni wajib, hak permulaan agama, wajib atas tiap-tiap mukallaf, orang yang baligh serta berakal, mengetahui dan berpegang akan aqaidul iman yang 50. Hak ni sama juga secara tafsil. Secara tafsil. Jadi terdahulu saya tak perinci lah hak berkaitan dengan aqaidul iman yang 50 tu secara tafsil. Jadi hak aqaidul iman yang 50 ni secara tafsil. Sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat wajib bagi Allah bukan 20. Sifat wajib bagi Rasul bukan 4. Dah yang 20 tu. Wujud, kidam, bakok sampai kaunuh mutakallimang tu. Tu secara tafsil. Sidik, amanah, tabligh, fatanah tu 4 tu. Sifat wajib bagi Rasul. Itu secara tafsil. Maknanya hak aqaidul iman yang 50 ni. Satu sifat tu. Kena tafsilkan. Kena perhalusikan. Kena perincikan. Satu-satu daripada hak aqaidul iman yang 50. Tapi sifat yang wajib bagi Allah bukan 20. Sifat yang wajib bagi Rasul bukan 4. Jadi hak 20, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Rasul 4, itu adalah secara tafsil. Dua peringkat juga. Secara ijmal, ni sebab itulah sidang pendengar, yelah kadang-kadang kena buat, kena ada catatan sendirilah. Melainkan orang hok ni dia punya IQ dia tu kemah molek. Tapi tak, penanya ni pun mudah je, tak catat pun okey je. Kita duk dengar semua pengajaran agama, insya-Allah lah. Tapi seeloknya kita mencatat. Dengan catatan tu boleh mengikatkan ilmu yang kita ada tu. Maknanya satu-satu ketika nak tengok semula catatan kita macam mana. Gitulah. Sebaiknya begitulah. Jadi hak aqaidul iman yang 50, mengenal Allah, mengenal Rasul yang menjadi permulaan yang wajib pada agama, itu mengetahui dan berpegang secara ijmal. Jadi begitulah. Sidang pendengar kita maklumlah. Bukan kita nak bilang satu rukun iman ni. Kalau nak bilang, Allah semuka dua muka kitab Safinatun Najah ni kita boleh baca. Kita kena perhalusi lah. Kena perhalusi biar ambil faham molek. Saya baca tadi, wa kutubihi, dan ketiga percaya pada sekalian kitab tu sebagai tapak. Kemudian kita pun undur balik. Bicara hak minggu lepas. Bicara minggu lepas ni pula ada ketinggalan. Maka ditambahkan lagi. Kemudian last sekali barulah kita balik semula kepada wa kutubihi. Hak rukun iman yang ketiga tu. Itulah cara dia lah. Sebagaimana saya sebut berulang kali. Selok Safinatun Najah ni kira kuliah umum untuk sekalian sidang pendengar. Yang mudah-mudahan ke semua kita ni diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekuatan untuk menuntut ilmu, menimba ilmu. Yang mana Fak duk sebut tadi tu lah. Hak mana hak mengikuti radio, hak mana hak mengikuti live FB,
mana orang yang share daripada FB. Ini orang panggil apa ni? Orang panggil semua tu kekuatan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan tidak beri kekuatan, bunyi cerita bab ilmu agama dia tak berapa nak tak berapa nak. Yang mana tak ada kekuatan. Jadi mudah-mudahan kesemua kita diberi kekuatan untuk mendalami ilmu agama, memahami ilmu agama. Tambahan pula, kalau kita ni orang yang ada tanggungjawab. Mana tanggungjawab? Kalau macam Fak, seorang diri, hanya tanggungjawab pada diri sendiri. Betul tak Ustaz kata ni? Ya kan, Fak seorang diri. Mana Fak hanya bertanggungjawab untuk diri Fak sendiri. Orang yang ada isteri, sebagai suami, ketua keluarga, besar tanggungjawab tu, isteri tu. Bukan hanya cukupkan makan, cukupkan pakar, sediakan kediaman. Tu pun betul lah tu. Tu betul lah. Tapi paling besarnya, ilmu agama tu. Kalau setakat makan, pakar, kediaman, orang-orang lain pun, mereka sempurnakan juga hak tu. Bahkan terkadang lebih mewah daripada kita laginya. Tapi hak besarnya adalah ilmu agama. Tambahan pula ilmu pembicaraan berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah. Kemudian kita, suami isteri, dikurniakan zuriat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini besar ni nikmat daripada Allah. Ada orang siapa ke sudah tidak dikurniakan zuriat. Ada ni. Allah kurniakan zuriat kepada kita. Itu tanggungjawab besar pula naik kepada suami tadi yang sudah menjadi ayah dan isteri tadi yang sudah menjadi ibu. Jadi dalam bab pengajaran agama kepada anak-anak, bukan hanya kewajipan atas ayah tadi, bahkan ibu pun berkewajipan yang sama. Tambahan pula ialah dalam bab pembelajaran ni, ayah dengan ibu ni dia lebih mana ni? Lebih jadi mudah melalui ibu. Ayah dengan mak lebih mudah sebenarnya. Pelajaran ajar apa ni daripada ayah. Ayah ni dia cepat tu sikit lah. Cepat nak marah ke apa. Ni kalau mak ni dia okey. Lembut lah. Lembut sikit. Tapi sama-sama tu mak ayah tu berkewajipan. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita kena mendalami ilmu agama. Sebab apa? Sebab anak kita tu umur dia meningkat. Maknanya kita ni kalau daripada masa kahwin sampai boleh anak tu meningkat dewasa, ilmu agama kita di tahap yang sama. Kalau kita kata kehidupan dunia, tahap yang sama tu ketika orang ni tak ada kemajuan dah. Masa berkahwin, tu je tahap dia. Lepas boleh anak, tu je tahap dia. Anak besar, tu je tahap dia dalam kehidupan dunia. Orang panggil apa ni? Tak ada peningkatan ni orang ni. Itu perkara dunia. Ilmu agama macam mana? Kita nilai. Masa kita kahwin dahulu. Kemudian direzekikan Allah dengan anak. Anak pun bertambah besar. Anak pun nak menikah umur baligh. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu ni, ada peningkatan dah ilmu agama. Jadi dengan ni kemudahan, keluasan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan umpama slot Talaki Safinatul Najah melalui Mani FM ni, ambil peluang molek. Ambil peluang molek. Dan insya-Allah pengajian ini akan bersambung satu tajuk. Kerana kita kena letak dalam jadual kita. Dalam jadual. Hari Jumaat pukul 6, kita dalam jadual kita dah. Pada ni. Kalaulah ada kekangan, ada apa dalam kehidupan ni, biasalah. Dalam FB masih lagi ada. Boleh ambil pula dalam FB. Maknanya kita kena usahakanlah. Yang jalan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak kita balik semula kepada hak saya nak sambung hak minggu lepas lah, hak ijmal tafsil.
Saya nak pergi kepada hak aqaidul iman yang 50 tu. Hak saya sebut dah, hak selok yang terdahulu. Hak berkaitan dengan beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, mengenal Allah, mengenal Rasul yang menjadi permulaan yang wajib pada agama. Jadi hak aqaid 50 tu, hak tu tafsil. Secara ijmal, yelah macam saya sebut sebelum ni lah. Kita didedahkan malaikat 10. Kita didedahkan kitab 4. Rasul 25. Sama juga. Kita didedahkan sifat 20. Kita didedahkan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ingat-ingat fak lah sifat 20 ni dengan sidik, amanah, tabligh, fatanah ni. Bila kau tahu? Dah ingat dah. Tahu mana? Sedar-sedar tu, tahu dah. Bila orang tua kita ajar kita wujud, kidam, bakok tu. Dah ingat bila mereka ajar. Mana yang kita sedar tu, ingat dah. Sama malaikat 10, 4 kitab, Rasul 25 tu sama je. Kita didedahkan tu daripada apa? Peringkat permulaan lagi. Mana kita ingat tu, tahu dah. Jadi sifat 20, ni pada budak lagi. Didedahkan kepada kita wujud, kidam, bakok. Hak sidik, amanah, tabligh, fatanah. Daripada budak lagi. Hak ni tafsir belaka. Sifat 20, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Malaikat hak 10, kitab hak 4, Rasul hak 25, sama belaka tu. Itu secara tafsir. Secara ijmal, hak malaikat, kitab, Rasul, beres kita bicara minggu lepas. Hak sifat Allah secara ijmal, secara ringkas. Sifat Allah, dia panggil sifat kesempurnaan bagi Allah. Kalau bahasa Arab disebut sifat kamalat. Kamal. Kamal tu sempurna lah. Kamal, akmal, tu sempurna makna dia. Sifat kamal dia panggil. Kalau banyak kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi 20 sifat ni termasuk sifat kamalat, kesempurnaan bagi Allah. Tapi sifat kamalat bagi Allah bukan 20. Bukan kata 100. Bukan kata 1000. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan, ketinggian bagi Allah ni. 1000 pun bukan. Bukan. Dah 1 juta. Bukan 1 juta. 1 bilion pun bukan. 1 trilion pun bukan. Dah berapa sifat kamalat bagi Allahnya? Sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Sedang pelengkap faham dah tu. Tidak terhingga banyaknya. Makna apa ni? Maknanya kalau bilang tak ada hujung. Tidak terhingga banyaknya, tidak ada penghujung. Kalau 1 bilion, banyak sangat-sangat. Tapi bilang-bilang ada hingga hujung. Hingga hujung tu je tu. Kalau kata 1 trilion pun, yalah. Bilang, habislah bilangan. Panggil apa? 1 trilion ni banyak tapi ada hingga. Ada hujung. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak yang banyak, tidak terhingga bilangannya. Ada betul saya kata je. Tidak terhingga bilangannya. Yang mengetahui tiap-tiap satu daripada sifat kesempurnaan Allah yang tidak terhingga banyaknya hanya Allah Subhanahu wa taala jua. Wa imam malaikah wa imam para rasul pun tidak mengetahui sekalian sifat kamalah Allah yang tidak terhingga bilangannya. Allah mengetahui macam mana? Sebab bilangan sifat kamalah, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak ada hingga, tidak ada hujung. Macam mana Allah mengetahui? Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada hingga jugalah. Allah tahu macam mana? Inilah nak ceritanya. Cerita bab
Kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala tak tercapai di akal kita. Ini contoh. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Contoh. Syurga, neraka di hari akhirat. Ada penghujung ke tak? Kekal selama-lama kan? Syurga kekal selama-lama dengan penghuni dia. Neraka kekal selama-lama dengan penghuni dia. Dia kalangan orang kafir. Jadi syurga neraka yang tidak ada penghujung ni, Allah Ta'ala tahu tak apa yang akan berlaku di syurga neraka. Allah Ta'ala tahu sekalian. Tetapi yang berlaku di syurga neraka tidak ada penghujung. Allah mengetahui macam mana sebab tidak ada penghujung. Faham tak ni? Allah mengetahui sama juga dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Kalau Allah mengetahui apa yang akan berlaku di syurga dan neraka setakat juta tahun ke, 1 bilion tahun ke, 1 trilion tahun ke, sekatu je Allah mengetahui. Syurga neraka kekal selama-lamanya. Jadi kod depan tu Allah jahil, mustahil sama sekali. Jadi Allah mengetahui segala perkara yang berlaku di syurga dan neraka dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Tetapi apa yang berlaku di syurga dan neraka bukan hanya Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tak ada penghujung. Semua yang berlaku di syurga dan neraka adalah datang daripada qada dan qada Allah. Yang sama juga dengan ilmu, qada Allah tidak ada penghujung, qadar Allah tidak ada penghujung. Hak rukun iman yang ke-6, insya-Allah nanti kita akan bicara secara terperinci. Jadi sebagaimana Allah mengetahui sifat kesemuanya bagi Allah dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung, contoh macam tadilah, Allah mengetahui apa yang berlaku di syurga dan neraka dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Jadi ni kita pegang secara ijmal. Mana kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Bila Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, sifat yang wajib bagi Allah, ada lawan dia. Satu sifat kesempurnaan, mustahil lawan dia. Satu sifat kesempurnaan, ni mustahil lawan dia. Yalah macam wujud, mustahil tiada. Kidam, mustahil baharu. Baqa, kekal, mustahil binasa. Contohnya. Jadi, sifat-sifat kesempurnaan yang lain, yang tidak terhingga bilangan dia, ada hak lawan, hak mustahil juga. Jadi, kalau sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah, tidak terhingga bilangannya, sifat kekurangan. Yang lawan pada sifat kesempurnaan, sama juga tidak terhingga bilangannya. Jadi, kita pun berpegang, Maha Suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Ni secara ijmal. Hak 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil tu, hak tu secara tafsil. Jadi secara ijmal kita berpegang Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Kita berpegang di akidah kita, kita beriman Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil atas pegangan kita tadi, dalil atas kita berpegang beriman Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil atas pegangan atas iman kita Maha Suci Allah bersifat kekurangan, dalilnya ada makhluk ini. Itu secara ijmal. Kita pergi pula pada hak yang kita didedahkan daripada budak. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Lawan dia, kazib, khianah, sembunyi dan bodoh. Itu secara tafsir. Secara ijmal, Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi dan Rasul manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah Allah Ta'ala pilih
di kalangan manusia yang sempurna. Nisbah seorang manusia. Nabi Rasul manusia pilihan Allah. Pastilah Allah pilih di kalangan manusia yang sempurna nisbah seorang manusia. Dipanggil kamal basyari. Sifat sempurna nisbah seorang manusia. Sifat kesempurnaan Allah tu sifat Tuhan. Adapun Nabi Rasul hamba Tuhan, bukan Tuhan. Jadi sifat kesempurnaan bagi Allah tu sifat Tuhan. Sifat sempurna di Rasul, sifat sempurna nisbah seorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat sempurna yang ada di Nabi Rasul ni banyak. Banyak, bukan 4. Tapi banyak pun taklah jadi banyak yang tidak terhingga bilangan. Taklah, tapi banyak. Sekat tu je. Hak tidak terhingga bilangan, hak tu sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat sempurna di Nabi Rasul, sempurna sebagai seorang manusia hamba Allah, banyak juga. Tapi banyak ni ada hinggalah. Dah banyak mana? Hanya Allah yang mengetahui. Tapi sempurna di sebab manusia ada di Rasul belaka. Hak kurang di sebab manusia tak ada di Rasul belaka. Hak tu wajib kita ni berpegang dan beriman secara ijmal. Dia kena gitu. Nabi Rasul bersifat dengan sifat sempurna di sebab manusia. Mustahil ada sifat kurang di Nabi Rasul ni sebab manusia. Ni sebagai contohlah. Dah kita duduk sidik amanah tabligh fatanah. Lepas tu sifat sempurna, contoh sifat sempurna. Berani. Tegah. Contoh tu. Sifat sempurna tu contoh. Penakut, komang. Komang. Bahasa Terengganu komang tau. Penakut ni kira. Alah, ni penakut dia ni tak ambil kira ni. Tak ada apa-apa, dia tembur dulu lagi. Sesama kita ni pun, kita tak berapa nak. Dah penakut. Tak ada apa-apa. Tengok tak ada. Maknanya kalau kita pun penakut pun kita tak kira dah ni. Maknanya berani sifat sempurna di sebab seorang manusia. Penakut sifat kekurangan di sebab seorang manusia. Tegah sifat sempurna di sebab seorang manusia. Lawang benda tegah dia. Kulut kelek. Lok lek. Apa tu? Panggil. Kulit kelek. Tak tegas. Sekali gitu, sekali gini. Apa panggil apa? Umpama lalang, mengikut angin tiup lah. Sekali ikut ni, kali ikut ni. Kalau sesama kita, manusia biasa ni pun, dia pegang buku dia. Hari ni dia kata gitu. Esok, lain pula. Depan kita dia kata gitu. Marah lain gitu pula. Orang kata apa ni? Kulit kelek. Mana sesama kita pun, orang tak mau pegang buku. Orang tak percaya kita kata kok. Jadi maknanya kulit kelek ni kekurangan. Kalau tanya kita dah tak ada di Rasul sifat berani. Tak ada di Rasul sifat tegah. Hak ada sidik amanah tabligh fatanah. Tu sidik amanah tabligh fatanah yang didedahkan kepada kita de budak. Hak tu mengetahui, berpegang, beriman secara tafsil. Kita kena berpegang secara ijma dahulu. Nabi Rasul ni manusia pilihan Allah yang pasti bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia, mustahil sifat kekurangan nisbah seorang manusia. Jadi hak berani ke hak tegah ke masuk kita pegang secara ijmal. Dia gitu. Walaupun tak ada cerita dalam tafsir sidik amanah tabligh fatanah, tapi kita berpegang atas jalan ijmal. Dia gitu. Ni kata kita kena sentiasa menambahkan pengetahuan. Hak didedahkan masa budak-budak tu, itu satu peringkat. Jadi kita sebagai orang tua ni, ajar tu biar, ya walaupun budak sekalipun, ajar biar cukup kok. Biar kemas sikit. Tu kata kita yang bertanggungjawab ni, yang ada amanah ni, kena sentiasa berazam untuk menambahkan pengetahuan. Badan ni. Jadi tu, secara ijma kita pegang Nabi Rasul manusia yang bersifat dengan sifat sempurna. Keturunan baik-baik. Sifat tubuh badan sempurna. Badan ni.
Nabi Rasul tak ada hak cacat. Sebab apa? Cacat tu kekurangan bagi seorang manusia. Jadi Nabi Rasul cumanya manusia yang lengkap belaka. Yang sempurna, keturunan, kejadian, sifat, semua di Nabi Rasul ni hak comel-comel belaka. Hak sempurna-sempurna belaka. Hak terbaik-terbaik belaka. Ni sebuah hak manusia, tapi hak ni kita mengetahui dan berpegang secara ijmal. Cara tafsir barulah pergi kepada sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tu. Jadi hak 20 sifat tu secara tafsir, sidik, amanah, tabligh, fatanah, hak tu secara tafsir. Jadi hak 20 sifat tu kena perinci satu-satu. Wujud Allah ada. Kita pun ada. Kena lebih faham. Ada Allah, ada yang wajib. Ada Allah, ada yang tidak ada permulaan. Ada Allah, ada yang tidak ada kesudahan. Kita ada. Tapi ada yang harus dahulu tiada. Nanti ke hadapan kita akan dimatikan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena halusi satu-satu. Ni. Apa makna kidam? Terjemahan dia sedia. Apa makna bakok? Terjemahan dia kekal. Apa makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Ni kena perinci satu-satu. 20 sifat ni. Ni tidak memada secara ijma 20 sifat ni. Dan tidak memada secara hafaz sahaja. Itu wajib mengetahui, berpegang, beriman 20 sifat tu satu secara tafsir, secara halusi, secara terperinci, secara detail. Inilah hak jalanan kaedah sifat 20. Sidik, amanah, tabligh, fatanah pun secara halusi, terperinci. Bukan hafaz saja. Sidik. Apa makna? Rasul sidik benar? Benar pada dakwah menjadi seorang rasul. Benar pada semua yang disampaikan oleh rasul. Apa makna amanah? Nabi Rasul sama sekali tidak melakukan perkara yang dilarang. Walaupun larangan tu hanya larangan makruh sekalipun. Hanya larangan khilaful aula sekalipun. Tidak berlaku di Nabi Rasul. Kena perhalusi. Satu-satu. Hak sifat Allah 20 dan sifat Rasul hak 4. Barulah kita berpegang secara ijmal tadilah. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Nabi Rasul manusia pilihan Allah bersifat dengan sifat sempurna ni sebuah seorang manusia. Mustahil di Nabi Rasul ni bersifat yang kekurangan ni sebuah seorang manusia. Ni hak masih lagi ijmal, masih lagi tafsil, sambungan kepada bicara kita hak minggu lepas. Jadi beriman dengan kitab ni, kita beriman bahawa ianya adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengandungi dalam kitab Allah ni mengandungi perkara yang sebenar belaka, perkara hukum hakam yang terbaik belaka, yang terkandung dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak tu hak rukun iman yang ketiga. Jadi minggu ni wa kutubihi. InsyaAllah minggu hadapan kita pindah kepada wa rusulihi. Dan keempat, percaya pada sekalian rasulnya, rasul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam sebut samalah, minggu depan pun kita akan undur balik, ulang kembali. Ada perlu penambahan, saya akan tambah pula. Jadi maknanya untuk selok Safidatul Najah, hak kelas yang umum. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.